Perhatian! Setiap penceritaan sekadar perkongsian berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk tengok video kali ini, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sentiasalah dapat memberikan support kepada Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni, salam perkenalan aku ucapkan. Aku harap juga korang yang baru tengok ni dapatlah untuk support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like dan share. Dalam video kali ni geng, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, aku nak ceritakan ada satu kisah tempat ni yang di mana tempat ni sangat menyeramkan. Dan sewaktu tempat ni beroperasi pun dah memang menyeramkan, selepas tempat ni dah tak operasi pun, dah tak dibuka pun, lagilah bertambah menyeramkan. Untuk kisah tempat yang aku nak ceritakan ni juga, ada satu dua pengalaman yang aku nak kongsikan dengan korang, di mana mereka ni kongsikan pengalaman mereka ni. Ada yang pernah datang untuk menginap dekat tempat ni, ada yang pernah bekerja dekat tempat ni. Satu kisah tempat yang menyeramkan, iaitu di Hotel Casuarina Inn di Taiping, Perak. Korang pernah dengar tak pasal kisah hotel ni geng? Kalau korang pernah dengar pasal kisah hotel ni, kalau korang pernah ada pengalaman, pernah datang ke, pernah singgah ke, pernah lalu ke, korang boleh kongsikan nanti dekat ruangan komen. Aku harap korang dapat stay tune sampai habis lah. Kisah Hotel Casuarina Inn ni geng, memang aku dengar lah daripada dulu pun ada kabar-kabar angin. Memang banyak, ramai yang katakan tempat ni memang tempat yang menyeramkan, dan dikatakan tempat ni banyak gangguan-gangguan, penampakan-penampakan tau. Jika info yang aku nak kongsikan, hotel ni dia memang menarik sebab dia ada reka bentuk British tu, dan pada asalnya pun hotel ni pernah menjadi tempat istirahat untuk pegawai-pegawai British yang sewaktu tu menjajah tanah Melayu, dan selepas tu dia ambil alih oleh Kerajaan Negeri Perak pada September 1974, dan dijadikan hotel ni sebagai hotel bajet. Perkongsian pertama ataupun pengalaman yang pertama ni yang aku nak ceritakan ni, beliau ni memang meminati tau benda-benda yang menyeramkan ni, kisah-kisah yang menyeramkan ni, dan dikatakan beliau ni merupakan seorang yang memang suka buat paranormal activity ni. Beliau ni pernah pergi dekat hotel ni untuk menginap sewaktu hotel ni masih beroperasi lah. Bila dia pergi dekat hotel ni, dia kata waktu nak datang tu memang tak ada apa-apa yang menyeramkan tau. Sampailah sehingga dia masuk bilik, dia check in lah dalam bilik. Dan apa yang berlaku kat dalam bilik tu geng, ini yang menyeramkan. Ada satu malam tu, tak tahulah berapa hari yang dia duduk dekat hotel ni, ada satu malam tu dia mengaji. Sebab dia kata ada waktu terluang, ada waktu kelapangan, dia memang suka mengaji. Dalam waktu dia tengah fokus mengaji atau membaca Al-Quran tu, dia ternampak ada satu bayang-bayang hitam yang betul-betul lalu depan mata, yang memang jarak bukan jauh geng, dekat depan mata geng. Memang dia kata takut juga, tapi dia abaikan sebab dia memang nak fokus baca Al-Quran. Tak lama kemudian dia dengar ada bunyi daripada atas, yang di mana macam bunyi tu macam ada benda yang ditarik daripada atas. Lepas tu dia ada nampak lagi tau bayangan hitam yang lalu depan mata tu. Dia ikut bayangan hitam tu, dia follow tau. Dia ikut sampailah dekat ada satu bilik kosong. Dia masuk dalam bilik kosong tu. Aku ingatkan dalam bilik kosong tu ada nampak apa-apa ke. Dia kata memang tak ada apa-apa, tapi geng, dia nak keluar daripada bilik tu tak boleh sebab dia tak jumpa pintu bilik geng. Korang rasa pelik tak? Dia boleh masuk, dia nak keluar tak boleh, tak jumpa pintu. Dia pusing cari pintu, dia berusaha lah macam-macam, sampailah dia kepenatan dan dia pun tertidur dekat dalam bilik tu. Keesokannya bila dia terjaga daripada tidur, dia sedar-sedar je dia dah berada dekat luar hotel, yang barang-barang dia pun ibarat macam dia campak keluar. Dan kisah yang pertama ni berakhir macam tu je lah. Dia tak ceritalah selanjutnya apa yang berlaku. Dan kita beralih pada kisah yang kedua ni. Pengalaman yang kedua ni dikongsikan daripada seorang pakcik. Pakcik ni pernah bekerja dekat hotel ni, dan ada satu hari tu dia memang tak tahan sangat dengan gangguan yang ada dekat Hotel Casuarina ini, dan dia terpaksa berhenti kerja geng. Kesian jugalah bila aku dengar kisah pakcik ni, sebab pakcik ni dia nak cari rezeki kan, dia nak bekerja, tapi disebabkan gangguan-gangguan macam ni ada, dia tak tahan. Dan dia bekerja dekat hotel ni sebagai penyambut tetamu. Antara insiden-insiden seram yang berlaku, gangguan-gangguan mistik yang sering berlaku yang dihadap ni, antaranya korang tahu tak, dekat hotel-hotel kan ada kaunter kan, kaunter reception, lepas tu ada loceng. Dan loceng tu sentiasa geng, hampir dia katalah setiap hari geng, loceng tu berbunyi sendiri. Dan loceng tu berbunyi bukannya ting-ting ke apa ke kan, bukannya sekali dua, tapi dia bunyi bertubi-tubi, ting-ting-ting-ting-ting macam tu. Pakcik tu bagi tahu kalau setakat gangguan macam tu tak ada masalah geng. Dia kata kalau gangguan macam tu saya biasa dah, boleh dikatakan macam rutin lah harian bila dia bekerja dekat hotel tu, tak ada masalah.
Tapi yang membuatkan dia terpaksa berhenti kerja, dia rasa sangat-sangat terdesak nak berhenti tu, apabila ada satu hari tu, dia ada berjumpa dengan seorang tetamu yang datang menginap dekat hotel ni. Rupa-rupanya tetamu yang dia jumpa tu bukan manusia, geng. Tapi rupa-rupanya jelmaan. Kejadian dia bermula apabila ada satu hari tu, ada sekeluarga ni datang dekat hotel ni nak datang menginap lah. Tapi dia nampak sekeluarga ni macam pelik, memang aneh, memang tak tahulah pelik tu macam mana lah, rupa ke apa ke memang tak tahulah. Tapi apa yang dikongsikan memang pelik. Memang heran sangat lah. Tapi tak apalah, dia tak nak berfikir buruk dan pihak kaunter pun menguruskanlah pendaftaran masuk ke bilik lah, check in, bagi kunci dan sebagainya. Bila sekeluarga yang pelik ni dah masuk dalam bilik hotel, tak lama kemudian diorang dapat satu panggilan daripada bilik tu, yang di mana mereka nak menggunakan khidmat room service, nak order makan. Yang makanan tu mereka order banyak, geng. Banyak gila. Bukan sikit, banyak. Lepas tu mereka ada request lah, yang katanya makanan tu kalau dah sampai, dah siap, letak je dekat depan pintu bilik. Paling pelik, pakcik ni beritahu mereka ni duduk dekat hotel ni sepatutnya 2 hari. Tapi mereka duduk sampai hari ketiga. Tak ada proses untuk check out. Bila dah pelik macam tu, pakcik ni dengan beberapa kawan sekerja pergilah dekat bilik ni. Nak pergi check lah, nak pergi periksa. Ketuk pintu lah, ketuk pintu, panggil nama dan sebagainya, tak ada yang sahut. Bila dah lama sangat depan pintu, panggil-panggil, tak ada yang sahut, mereka pun ada kunci akses kan, nak masuk bilik tu lah. Bila dah akses, dah masuk dalam bilik tu, yang paling memeranjatkan dalam bilik tu tak ada sesiapa kan. Lepas tu pula aircon, kipas terbuka macam seakan-akan ada penghuni dalam bilik tu, tapi tak ada sesiapa pun dalam bilik tu. Mereka pun tak puas hati lah, macam tertanya-tanya kan, apa sebenarnya yang berlaku ni. Jadi nak buat double confirm lah kan, nak periksa lagi, pergi dekat kaunter, pergi check dekat senarai nama, nak check lah nama tetamu-tetamu yang menginap dekat hotel tu. Tapi dekat bilik tu tak ada data, tak ada rekod yang merekodkan ada tetamu yang duduk bilik tu. Itu yang pelik tu. Tak ada rekod, geng. Memang tak ada data. Dia dah berlaku keadaan macam tu, pakcik tu kata dia tak sanggup nak bawa gangguan macam ni. Sebab dia takut akan datang ada lagi gangguan-gangguan yang lagi dahsyat kan. Jadi dia kata dia berhentilah. Sebab kata dia rezeki ada kat mana-mana, geng. Jadi dia pun berhentilah kerja daripada situ. Dikabarkan banyak juga kisah-kisah yang didengari lah dari mulut ke mulut kan. Daripada mereka-mereka yang datang dekat hotel ni pun memang banyak gangguan-gangguan, benda-benda seram dekat situ, geng. Bukan daripada tetamu je, tapi daripada staf-staf yang bekerja pun, mereka pun turut kongsikan perkara yang sama. Dan kisah seram yang berlaku dekat hotel ni dikatakan berlanjutan sehingga tahun 2010 dekat hotel tu. Banyak kisah-kisah yang berlaku. Dan 2010 tu juga aku tak tahu sama ada betul ke tidak. Tapi kalau betul ke tak betul ke, aku harap korang dapat bantu aku untuk berikan korang punya info tu dekat ruangan komen. Dikatakan tahun 2010 hotel ni pun ditutup atas sebab pihak pengurusan dah tak mampu lagi nak tampung kos dekat hotel tu. Selepas daripada tahun 2010 dan hotel ni macam terbiar, dah terbengkalai macam tu kan, makin banyaklah benda-benda seram yang berlaku, yang terjadi dekat situ. Jadi itu sahaja, geng, dalam video kali ni. Apa yang aku nak kongsikan dengan korang memang tidak begitu panjang, sebab perkongsian yang aku dapat ni hanya dapat 1-2 cerita saja. Tapi aku yakin banyak lagi kisah-kisah yang berlaku dekat hotel Casuarina Inn ni. Kalau korang yang tengah tengok ni tahu kisah-kisah yang selain daripada kisah pengalaman yang aku kongsikan tadi, kalau korang tahu, korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Ataupun korang yang tengah tengok ni pernah datang menginap ke, pernah lalu ke, pernah singgah ke, pernah nampak ke, pernah dengar lah kisah-kisah yang menyeramkan lagi selain kisah ataupun pengalaman yang aku kongsikan tadi. Korang sharekanlah dekat ruangan komen secara ringkas, secara pendek. Jadi bolehlah aku membaca komen korang tu. Jadi geng, aku harap korang dapat stay tune sampai habis untuk tengok video-video ni. Bukan untuk saja video ni saja, tapi untuk video-video yang lain dan yang akan datang juga. Sebab banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. Tapi geng, aku nak minta maaf banyak-banyak lagi sekali lah. Sekiranya kalau ada kekurangan, kelemahan, korang jangan risau, aku akan perbaiki untuk korang sehabis baik, sebab korang sudi support. Jadi aku akan bagilah yang terbaik untuk tatapan korang. Korang jangan berhenti support. Aku harap korang sentiasa dapat support Faiz cerita. Kalau boleh, korang memeriahkan lagi lah ruangan komen yang ada di bawah. Dan kalau korang sudi, korang like dan sharekanlah video-video yang ada di Faiz cerita. Pada yang baru tengok ni, geng, aku harap korang tak lupalah untuk support dengan subscribe, like dan share. Okay guys, itu sahaja daripada Faiz cerita. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.